Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Habislah Cegubat sahabat-sahabat semua. So ini adalah keputusan terkini ya daripada Mahkamah Tinggi di negeri Johor. Sebentar tadi ya Mahkamah telah membuat keputusan berkaitan dengan hasutan, berkaitan dengan fitnah yang dibuat ya oleh Cegubat ini, termasuk juga pendakwaan ya yang dibuat ya ke atas individu ataupun salah satu pimpinan ya di dalam Parti Bersatu di Negeri Sembilan ini kalau saya tidak silap. Jadi apakah perkara itu sahabat semua? Ini yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan Anda. Tapi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So mari kita ikuti berita gempa hari ini. Kes Kasino Forest City, Mahkamah arah Cegubat tutup mulut. Jadi apa maksud diarah ya Cegubat ini untuk tutup mulut? Apakah kesannya jika beliau masih membuat ulasan, membuat kenyataan ya berkaitan dengan pendakwaan ini? Ini yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan Anda sahabat-sahabat semua. Jadi kalau kita lihat kenyataan media yang seperti daripada berita harian ini menyatakan bahwa Mahkamah Tinggi hari ini mengeluarkan perintah larangan bersuara terhadap ahli jawatan kuasa penerangan Parti Bersatu itu, Badrul Hisham Syahrin ataupun lebih dikenali sebagai Cegubat, di belakangnya BAD ya, Cegubat, daripada mengeluarkan sebarang kenyataan atau komen berhubung dengan kes kasino di Forest City Iskandar Putri yang sedang dihadapinya. Hakim Datuk Abu Bakar Khatar membuat keputusan mengeluarkan perintah itu selepas membenarkan permohonan pendakwaan untuk menyemak keputusan Mahkamah Seksyen yang menolak permohonan perintah sama sebelum ini. Jadi Abu Bakar memutuskan demikian ya selepas mendapati perintah yang ditolak Hakim Mahkamah Seksyen itu gagal menimbangkan keseluruhan senario kes membabitkan responden. Jadi responden telah pun dituduh atas dua kesalahan yang berasingan di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur, membabitkan kes hasutan dan fitnah terhadap yang di-Pertuan Agong. Dan Abu Bakar berkata sekiranya perintah larangan bersuara tidak diberikan, kedudukan yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara tidak wajar untuk mencemar duli bagi menjawab isu-isu yang ditimbulkan dalam media sosial. Jadi responden telah pun diberi jaminan bagi kes-kes mahkamah di Seksyen di Kuala Lumpur dan Johor Bahru. Dalam keadaan ini, responden bebas untuk menggunakan media sosial untuk membuat hantaran atau komen-komen berkaitan dengan kes itu. Jadi disinilah Hakim Mahkamah Seksyen gagal menimbangkan risiko nyata dan besar untuk responden mengulangi hantaran hasutan yang sama terhadap yang di Pertuan Agong sekiranya perintah larangan bersuara tidak dibenarkan. Jadi Mahkamah berpendapat perkara 10 Perlembagaan Persekutuan yang memberikan kebebasan kepada responden iaitu Cegubat untuk bersuara bukannya hak yang mutlak. Ya, hal-hal bersuara ini tertakluk kepada sekatan undang-undang. Jadi responden tidak perlu menggunakan media sosial untuk mempertahankan haknya atas pertuduhan yang dihadapinya. Responden akan mendapat perbicaraan yang adil sebagaimana yang dijamin dalam perkara 5/1 Perlembagaan Persekutuan. Responden turut diwakili oleh seorang peguam yang berpengalaman dan kompeten, kata hakim ketika membacakan keputusan hari ini. Abu Bakar berkata berdasarkan alasan yang berkenaan Mahkamah Tinggi ini menggunakan kuasa semakan yang ada, mengetepikan perintah penolakan larangan bersuara oleh Mahkamah Seksyen sebelum ini. Katanya mahkamah ini mengeluarkan perintah larangan bersuara itu gag order ke atas responden iaitu Cegubat, ejen serta sesiapa wakil daripada apa-apa hantaran atau komen di media sosial berkaitan kes ini sehingga perbicaraan selesai katanya. Jadi apa maksudnya sahabat semua? Jadi pada 30 April lalu Cegubat dilaporkan didakwa di Mahkamah Seksyen atas pertuduhan menerbitkan penerbitan menghasut berhubung projek kasino di Forest City menerusi media sosial Jumaat lalu. Dan bagaimanapun Cegubat 45 tahun itu mengaku tidak bersalah. Sejurus pertuduhan dikemukakan terhadapnya di hadapan Hakim Rashidah Rosli. Hakim turut dilaporkan menolak cadangan perintah larangan memohon dengan alasan pihak pendakwaan gagal mengemukakan bukti affidavit secara bertulis bagi menunjukkan Cegubat atau pihak berkaitan akan menjejaskan keadilan perbicaraan. Jadi hari ini sementara itu Cegubat berkata beliau akan membuat rayuan keputusan Mahkamah Tinggi Johor Bahru mengeluarkan perintah larangan bersuara berhubung kes kasino Forest City Iskandar Putri.
Pegawamnya Muhammad Rafiq Rashid Ali berkata, permohonan rayuan akan dibuat dalam tempo 14 hari berikutan ada bukti lain bagi meneruskan rayuan itu. Kita akur dan hormat keputusan Mahkamah Tinggi Johor baru ini. Namun pelbagai strategi atau perkara dari segi perundangan yang boleh dilakukan termasuklah merayu kepada Mahkamah Rayuan Putrajaya berdasarkan bukti yang lain, katanya. Dalam pada itu Muhammad Rafiq memaklumkan akan menggunakan sebaiknya tempo 14 hari ini untuk melihat strategi untuk membuat rayuan di Mahkamah Putrajaya, katanya. Jadi sahabat semua, dalam tempo ini sekiranya Cikgu Bat ini mengulangi membuat kenyataan-kenyataan ya berkaitan dengan Forest City, menghasut dan sebagainya, beliau boleh dianggap ya sebagai menghina dan juga tidak menghormati keputusan mahkamah, dan sekiranya itu berlaku ya mahkamah berhak untuk membuat ataupun menjatuhkan hukuman ya kepada Cikgu Bat ini. Itu dia. Jadi mereka katakan mereka akan membuat rayuan lagi, tapi hari ini kita telah pun mendengar satu perkabaran yang gembira buat kita. Dan satu lagi kenyataan sebelum saya akhiri sahabat semua, kenyataan daripada Parti Amanah Negara yang menyatakan bahawa keputusan terbaru ini kukuhkan lagi peranan Mahkamah Syariah. Itu antara kenyataan ya daripada Parti Amanah Negara. Jadi kalau kita lihat wilayah persekutuan hari ini, Parti Amanah Negara, wilayah persekutuan menyambut baik keputusan Mahkamah Persekutuan mengiktiraf peranan Mahkamah Syariah baru-baru ini. Naib pengurusinya iaitu Naib Pengurusi Amanah Wilayah Persekutuan Ahmad Zamri Asad Kuzaimi menyifatkan keputusan tersebut memperkukuhkan lagi kedudukan Mahkamah Syariah dan perundangan Islam dalam sistem kehakiman negara. Beliau turut mengimbas kembali tentang penghakiman kes pengisytiharan keluar Islam difailkan seorang wanita yang mau membatalkan pengislamannya ketika waktu kanak-kanak. Jadi Mahkamah Persekutuan dengan majoriti 2/3 mengesahkan bahawa hanya Mahkamah Syariah saja yang mempunyai bidang kuasa eksklusif untuk memutuskan perkara yang berkaitan dengan hal ehwal agama Islam dan ia perlu dihormati dan dipatuhi oleh perayu. Jadi Hakim Mahkamah Persekutuan Abu Bakar Jais juga mengesahkan bahawa kedudukan Mahkamah Syariah adalah setara dengan Mahkamah Sivil dan ia tidaklah lebih rendah berbanding Mahkamah Sivil. Ini bertetapan dengan perkara 121 dalam kurungan E1E Perlembagaan Persekutuan yang mengiktiraf pengasingan Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah serta bidang kuasa eksklusif yang ada padanya. Katanya keputusan ini turut disokong oleh Presiden Mahkamah Rayuan Abang Iskandar Abang Hashim, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Dan menurut Ahmad Zamri lagi, keputusan tersebut secara langsung menolak pandangan sinis setengah pihak yang mengatakan kononnya Islam terancam dan kedudukan perundangan Islam serta Mahkamah Syariah tidak dihormati di pentadbiran kerajaan Madani. Katanya pandangan tersebut ternyata meleset sama sekali dan ia cuma polemik kosong yang sengaja didendangkan tanpa henti oleh pihak pembangkang. Malah katanya kerajaan sedang dalam usaha gigih dan mengadakan libat urus dengan pelbagai pihak yang berkepentingan bagi memindah Akta 355 bagi mengukuhkan lagi kedudukan pentadbiran dan bidang kuasa Mahkamah Syariah di negeri-negeri. Ya, suatu yang tidak pernah disentuh oleh Perikatan Nasional Kerajaan PAS dan Bersatu sewaktu menjadi kerajaan 33 bulan. Jadi kami berharap usaha murni kerajaan di bawah Menteri Agama ini dapat direalisasikan secepat mungkin demi mengukuhkan lagi Mahkamah Syariah dan memertabatkan perundangan Islam di negara ini, ujar beliau lagi. Jadi itu antara kenyataan ya daripada Parti Amanah Wilayah Persekutuan menyambut baik ya keputusan daripada Mahkamah Persekutuan untuk mengiktiraf peranan Mahkamah Syariah. Jadi tahniah kita ucapkan dan sekali lagi tahniah juga kepada Cikgu Bat kerana menerima larangan untuk membuat kenyataan berkaitan dengan pendakwaan ya menghasut ya untuk memburukkan imej yang di Pertuan Agong dan juga berkaitan dengan Forest City, sahabat-sahabat semua. Jadi apa pandangan anda? Anda berikan komen ataupun pandangan anda di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dadah tanya selera. Sekian saja daripada Alright Dapat Channel. Sampai kita berjumpa lagi. Bye bye.